Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun pada hari ini. Merdeka! Okey, seperti biasa, kita akan sambung lagi kisah-kisah seram yang menarik. Dan topik untuk kali ini ialah di hospital. Seperti yang kita sedia maklum, hospital merupakan tempat yang keras. Banyak kejadian-kejadian seram berlaku di hospital. Okey, nak tahu kisah seterusnya? Jom! Kejadian ini berlaku pada tahun 2015. Kisah ini diceritakan oleh seorang nurse yang saya gelarkan Ani. Ani ni seorang yang ceria. Kisahnya bermula pada satu malam di mana Ani satu shift dengan seorang lagi nurse iaitu Mila, juga bukan nama sebenar. Dan doktor yang bertugas pada malam itu ialah Dr. Ahmad. Dr. Ahmad ni agak tegas, tapi amat sporting di luar waktu kerja. Pada malam tu Ani sakit perut dan kerap ketandas. Dan kawannya Milah lah yang terpaksa cover segala tugasan Ani. Kira-kira jam 10.30 malam, selepas sahaja Ani membuang air besar di tandas, Ani keluar berjumpa Milah. Tujuannya untuk minta maaf kepada Milah sebab asyik keluar masuk tandas. Ani tergum Milah, tapi Milah buat tak tahu, buat tak layan sambil menjeling tajam dan terus berlalu ke tandas. Ani jadi serba sebab mungkin Milah marah. Maklumlah, pada malam tu je Ani dah lebih 5 kali keluar masuk ke tandas. Sakit sangat perut, mungkin tersalah makan. Kira-kira seminit selepas tu, lalu pula Dr. Ahmad. Dan Ani cuba senyum kepada Dr. Ahmad. Dan Dr. Ahmad pun hanya memandang tajam dan terus berlalu ke tandas lelaki. Ani mulai serba salah dan takut kalau-kalau Dr. Ahmad marah padanya. Kira-kira 3 minit selepas tu, Mila dan Dr. Ahmad keluar dari pintu bilik pesakit yang berada di depannya. Ani terkejut sebab macam mana Milah dan Dr. Ahmad ada di depannya, sedangkan baru kejap tadi mereka ke belakang ke tandas. Muka Ani mulai pucat. "Kenapa dengan kau ni? Macam nampak hantu je," tegur Milah. Dr. Ahmad pun tegur sikap Ani yang nampak ketakutan tu. Ani pun ceritakan apa yang berlaku sebelum tu, dan rupa-rupanya itu merupakan kejadian kedua berlaku. 3 hari sebelum tu, Mila beritahu dia juga alami hal yang sama. Cuma Mila tak beritahu sesiapa sebab tidak mahu rakan-rakan setugas takut. Tapi disebabkan Ani alaminya pada malam tersebut, maka Mila pun kongsikan pengalaman seramnya. Selepas kejadian tersebut, beberapa kali petugas, terutamanya nurse dan juga doktor, alami beberapa kejadian yang menyeramkan. Dan ianya berlaku sehingga ke hari ini. Kejadian ini berlaku di sebuah hospital yang agak lama di negeri Selangor. Ia berlaku pada tahun 1998. Kisah seram ini bermula bila Adi, bukan nama sebenar, dimasukkan ke ward sebab kemalangan jalan raya. Patah kaki kiri dan tangan kanan. Memang agak teruk, dan disebabkan kaki dan tangannya patah, maka memang agak sukar untuk Adi bergerak. Pada masa itu ward penuh. Hampir 20 katil penuh dengan kes-kes kemalangan. Katil sebelahnya seorang pakcik yang berusia anggaran 50-an. Kedua-dua kakinya bersimen dan kepalanya berbalut sebab alami kemalangan yang teruk. Diberitahu pakcik itu tersepit dalam kereta dan dikeluarkan oleh anggota bomba. Kiranya memang parah masa kemalangan itu berlaku. Kalau tak silap pada masa itu, pakcik itu dah 2 minggu berada di dalam ward. Pakcik ini jenis kurang bercakap, hanya tersenyum. Pada satu malam selepas Adi diberi ubat tahan sakit, Adi tertidur dan sangat nyenyak hinggalah kira-kira jam 2 pagi. Adi terjaga sebab ada orang yang memanggil-manggil namanya. Rupa-rupanya pakcik tu yang panggil. Adi rasa hairan. "Kenapa pakcik?"
Boleh tak esok pagi-pagi beritahu anak-anak pakcik yang pakcik dah balik kampung? Balik kampung? Tanya Adi semula. Ya, beritahu anak-anak pakcik yang pakcik dah balik kampung. Adi rasa makin hairan. Okey pakcik, esok saya beritahu anak-anak pakcik Adi pun sambung tidur sambil terfikir, apa masalah pakcik tu? Kenapa perlu kejutkan dia pukul 2 pagi? Kenapa tak tunggu esok je untuk beritahu pada nas yang bertugas? Keesokannya kira-kira pukul 6 pagi, Adi terjaga dan tengok katil pakcik tu dah kosong. Dalam hati Adi terfikir, awalnya pakcik ni keluar wad. Tak nampak pula siapa-siapa yang datang uruskan pakcik tu. Tak mungkin pakcik tu keluar sendiri, sebab pakcik tu tak mampu bergerak. Kira-kira pukul 6.30 pagi, ada seorang nurse yang lalu di situ. Adi terus tegur nurse tu. Mana pakcik sebelah ni? Oh, pakcik tu dah meninggal malam tadi, kira-kira jam 11 malam, sebab kena serangan jantung. Oh, masa tu awak tidur, jawab nurse tersebut. Adi terus terkedu. Biar betul. Habis, siapa bercakap dengannya kira-kira jam 2 pagi tu? Terus, Adi rasa seram sejuk. Dan Adi masih terfikir, siapakah lelaki yang bercakap dengannya pada pukul 2 pagi tu? Kejadian ini berlaku di sebuah hospital di negeri Johor pada tahun 2001. Pengalaman seram ini dialami oleh seorang pengawal keselamatan bernama Pak Abu. Pak Abu ni bertugas menjaga bilik mayat. Pada suatu hari, kira-kira jam 5 petang, ada satu mayat dibawa masuk ke bilik mayat. Mati kerana bunuh diri. Dikatakan gantung diri di siling rumahnya. Kira-kira jam 7.45 malam, sesudah maghrib, Pak Abu ni ternampak seorang lelaki sedang menghadap pintu besar bilik mayat. Pak Abu berada kira-kira 5 meter di belakang lelaki tersebut. Pak Abu rasa pelik sebab kenapa lelaki itu berdiri di situ tidak bergerak-gerak? Mungkin salah seorang waris yang mati kot, fikirnya. Pada masa tu, dalam bilik mayat ada lebih kurang 10 mayat yang masih belum dituntut. Pak Abu terus menghampiri lelaki tersebut dan tegur, "Encik tunggu siapa ya?" Dan lelaki itu terus menoleh. Bila lelaki itu toleh ke Pak Abu, matanya terbeliak dan lidah terjelir panjang hingga ke dada. Pak Abu pingsan. Sedar-sedar, beberapa orang pengawal keselamatan ada di sekeliling Pak Abu. Semenjak kejadian itu, Pak Abu lebih berhati-hati dan sering membawa surah Yasin ketika bertugas. Dikatakan kejadian tersebut sering mengganggu pengawal keselamatan yang lain. Malah, beberapa orang doktor juga pernah mengalami pengalaman seram tersebut. Baiklah, setakat itu saja perkongsian 3 kisah paling seram yang berlaku di hospital. Tapi sebelum itu juga, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton video-video saya dan subscribe channel ini. Baiklah, seperti biasa, sekiranya korang ada kisah-kisah menarik yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa hantarkan ke email berikut. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Dijumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.